عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala, kata dia, dakhaltu masjid Dimashq fa iza fatan barraqus sanaya wa idza an-nasu ma'ahu fa iza ikhtalafu fi shay'in asnaduhu ilayhi wa sadaru an ra'yihi fasa'altu anhu faqila hadha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Falamma kana min al-ghad hajjartu fawajadtuhu qad sabaqani bit-tahjir wa wajadtuhu yusalli fantazartuhu hatta qada salatahu thumma ji'tuhu min qibali wajhihi fasallamtu alayhi thumma qultu wallahi inni la uhibbuka lillah faqala alillah faqultu alillah faqala alillah faqultu alillah fa'akhadha bihabwati ridai fajabazani ilayhi faqala abshir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang yang bernama Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala menceritakan, kata dia, satu hari dia masuk ke sebuah masjid di Damsyik. Dia ni Abi Idris Al-Khawlani, dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in, orang yang tak dan jumpa Nabi. Dia hanya dan jumpa sahabat Nabi. Kata Abu Idris, satu hari aku masuk ke masjid di Damsyik. Fa iza fatan barraqus sanaya. Dia kata, bila aku masuk dalam masjid, aku jumpa ada satu orang, dia ni kelihatan sentiasa tersenyum, sehingga kan nampak bercahaya gigi-gigi dia. Ini dia cerita. Dia pergi ke Damsyik, dia masuk masjid. Dalam masjid tu dia jumpa satu orang, dia tak kenal siapa. Dia ni orang muda. Dia ni satu orang muda yang muka sentiasa manis, senyum.
Bahkan senyum dia ni, kata Abu Idris, barraqus sanaya, nampak gigi cantik aja. Wa idzan nasu ma'ahu, tapi yang pelik dia ni ramai orang duk ada keliling dia. Budak muda yang dia tengok duk dalam masjid di Damsyik ni, muka sentiasa senyum, manis, nampak gigi bercahaya. Dia dikelilingi oleh ramai orang. Ramai orang mai duk keliling dia. Fa idza ikhtalafu fi syai'in asnaduhu ilaih. Dia ni dia kata, kalau sekiranya orang dalam masyarakat dia ada selisih pendapat tentang satu-satu benda, tentu rujuk dekat dia. Kalau ada selisih faham, kalau ada benda tak boleh settle di kalangan orang pada masa tu, fa asnaduhu ilaih, semua orang akan pergi kat dia, minta dia selesaikan masalah tu. Wa sadaru an ra'yih, dan tiap-tiap kali apa hak dia bercakap akan menjadi cakap orang-orang. Kalau kata hari ni dia baca khutbah, isi khutbah dia akan dicakap oleh semua orang dalam kawasan tu. Di pejabat orang cerita pasal cakap dia, di bawah pokok orang cerita pasal cakap dia, di kedai orang cerita pasal cakap dia. Setiap kali dia bercakap apa pun, jadi bahan bercakap orang. Kata Abu Idris, fasa'altu anhu, maka aku pun nak tahu juga dia ni siapa. Aku tanya orang-orang lain, siapa dia ni? Dia bukan orang situ. Itu first time dia sampai di Damsyik. Dia masuk masjid, dia jumpa satu orang yang nampak hebat. Satu orang yang ayah muka dia pun nampak bersih, cantik. Satu orang yang muka dia, orang tengok, orang boleh tumpang ketenangan. Nampak wajah berseri-seri, muka sentiasa senyum dan sebagainya. Tang mana dia duduk, ramai orang nanti duduk keliling dia. Kalau orang ada masalah apa pun, orang bicari dia. Kalau dia cakap apa pun, akan menjadi bahan bercakap orang selepas daripada tu. Maka Abu Idris Al-Khawlani, dia berasa nak tahu siapa dia ni. Fasa'altu anhu, dia kata, maka aku tanya orang, siapa dia ni? Faqila hadza Mu'adz bin Jabal. Orang pun bagi tahu, depa kata dia ni, kalau hang nak tahu, dia nilah Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi. Tuan-tuan, hadis ni kita baca, dia nak cerita tentang salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, nama dia Mu'adz bin Jabal. Anak murid Nabi pun macam ni punya hebat dah. Tuan-tuan boleh bayang tu guru dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Anak murid Nabi pun tara ni. Mu'adz bin Jabal ni salah seorang daripada anak murid Nabi. Dan dia bukan anak murid biasa. Mu'adz bin Jabal ni bukan anak murid biasa. Nabi SAW ketika nak hantar wakil untuk jadi naqib, memimpin masyarakat yang minta Nabi pi, Nabi tak boleh pi, Nabi hantar Mu'adz. Maknanya Mu'adz bin Jabal ni bukan calon-calon orang. Dia anak murid Nabi, anak murid yang ada nama. Anak murid Nabi pun macam ni punya hebat. Dicatatkan di dalam hadis, apatah lagi Nabi SAW. Bila Abu Idris tanya, siapa ni budak muda ni? Aku betul-betul tertarik bila tengok dia. Dia ni betul-betul mempunyai cukup bahan untuk nak tarik orang suka kat dia. Aku nak tahu siapa dia ni. Orang jawab dekat dia, kalau hang nak tahu, hadza Mu'adz bin Jabal. Inilah Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi. Falamma kana minal ghad, kata Abu Idris, aku tunggu sampai esok. Aku tunggu sampai esok pagi. Hajar tu, aku bersegera pergi ke masjid. Aku pergi awal ke masjid supaya aku dapat jumpa dia dulu. Jumpa dia malam, tengok orang sentiasa duk ada keliling dia. Sampai nak pergi rapat tak boleh. Orang ramai duk ada keliling dia.
Maka Abu Idris kata, esok pagi hajar tu, aku pi bagi awal supaya aku boleh mula jumpa dia di masjid. Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir. Aku turun pi awal, aku sampai dia dah. Dia lagi awal pada aku. Ni Muaz bin Jabal. Yang kata sahabat Nabi Muaz bin Jabal ni, sudahlah mempunyai kepribadian yang tinggi, boleh tarik orang, tengok dia, orang boleh suka kat dia. Bukan setakat tu saja, ibadat dia ikhlas kerana Allah. Abu Idris kata, aku pi awal, tujuan aku supaya aku sampai dulu, bila dia mai, aku nak jadi orang yang mula jumpa dia. Aku pi, dia ada dalam masjid. Wa wajadtuhu yusalli. Masa aku sampai, dia duduk semayang dalam masjid dah. Semayang dah. Fantazartuh hatta qada salatah. Aku tunggu, dia kata. Abu Idris kata, aku tunggu sampailah Muaz selesai semayang. Summa ji'tuhu min qibali wajhi. Bila dia habis semayang, bagi salam, aku terus pergi depan dia. Fasallamtu alaih, aku bagi salam dekat dia, Assalamualaikum. Summa qultu, kemudian aku terus kata dekat Muaz bin Jabal ni, wallahi inni la uhibbuka lillah. Aku terus pergi kata dekat dia, demi Allah, aku cinta kepada kamu kerana Allah. Kita tengok tuan-tuan, tak pernah jumpa. Itu pertama kali jumpa, sekali jumpa cukup. Luruh hati dia ni, luruh. Dia rasa sayang sangat kepada Muaz bin Jabal ni. Tak boleh bendung rasa sayang dia. Terus pergi jumpa depan-depan. Dia kata, wallahi. Dia kata, demi Allah, inni la uhibbuka lillah. Aku cinta kepada kamu kerana Allah. Dia kata. Faqala. Muaz tengok dia. Muaz kata kat dia. Muaz kata, lillah. Muaz kata, betul ke kerana Allah kamu cinta aku? Faqultu alillah. Abu Idris kata, ya, kerana Allah aku cinta kepada kamu. Faqala. Muaz kata lagi kat dia, alillah, adakah kerana Allah? Faqultu alillah. Dia kata, betul, kerana Allah aku bihabwati ridai. Muaz terus pegang selendang hak duduk atas bau Abu Idris ni, dia pegang, dia tarik mai kat dia. Fajabadhani ilaih, dia tarik mai dekat dengan dia. Faqala, Muaz kata dekat dia, abshir. Muaz kata, bergembiralah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Muaz terus kata dekat dia, aku ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam satu hadis kursi. Tuhan kata, wajiblah sayang aku kepada orang yang saling sayang kerana aku. Tuhan kata, siapa di kalangan orang Islam ni, dia sayang kawan dia sayang dia, mereka ni sayang kerana Allah, wajib Allah sayang mereka dua-dua. Kalau kita suka kat satu orang, kita suka dia kerana Allah. Kita suka kat dia pasal dialah orang yang mula buka mata kita, buka hati kita bagi mau kat Islam. Kita sayang dekat dia pasal itu. Kita sayang dia kerana Allah. Kerana kita sayang dia, dia sayang kita kerana Allah. Kerana dua-dua ni duk lawan sayang kerana Allah, Allah kata wajib aku sayang dua-dua orang ni. Muaz kata, aku pernah dengar Nabi kata macam tu. Wal mutajalisina fiyah. Muaz kata, Nabi SAW beritahu, Allah berfirman dalam hadis qudsi bahawa wajib sayang Allah kepada orang yang duduk-duduk kerana Allah. Duduk, kita mai duduk di sini kerana apa? Kerana Allah, kerana nak mengaji Quran, kerana nak mengaji hadis Nabi. Kita duduk kerana Allah. Kalau duduk ni memang betul kerana Allah, wajib Allah sayang kita. Begitu. Wal mutazawirina fiyah. Dan wajib sayang Allah kepada orang yang saling ziarah menziarahi kerana Allah.
Kita pergi ziarah dia di rumah dia kerana apa? Kerana Allah. Bukan kerana dia orang kaya, bukan kerana dia duk tolong kita. Kerana Allah. Kerana kita anggap dia saudara kita dalam agama, dan dia anggap kita saudara dia dalam agama. Kita pergi rumah dia, dia main rumah kita. Orang yang saling ziarah menziarahi kerana Allah, wajib Allah sayang orang yang macam ni. Wal mutabazilina fiyah. Dan wajib sayang Allah kepada orang yang saling hadiah menghadiahi kerana Allah. Dia sayang dekat satu orang, dia bagi hadiah. Walaupun benda tak ada nilai tinggi, tapi dia bagi satu benda sebagai tanda sayang dia dekat kawan tu. Kawan tu pun ambil satu benda bagi dekat dia sebagai tanda sayang dia dekat kita. Maka dua-dua orang ni duk saling bagi hadiah kerana Allah. Allah wajib sayang kepada dua orang yang macam ni. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa kita mengaku kita umat Nabi Muhammad. 1400 tahun dah Nabi mati. Nabi wafat, Nabi tinggal kita 1400 tahun dah. Kan? Ni dah 12 Rabiul Awal. Hari kita ingat balik hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak boleh kita nak bukti sayang kita kepada Nabi macam mana Muaz bin Jabal bukti sayang dia pada Nabi. Muaz bin Jabal bukti sayang dia pada Nabi dengan dia menghayati akhlak Nabi. Macam mana kita duk baca hadis cerita orang tengok Nabi tertarik, macam tu juga kita boleh jumpa dalam hadis cerita orang tengok Muaz, orang tertarik. Maknanya Muaz buktikan sayang dia kepada Nabi dengan menjadikan diri dia tu mencontohi Nabi. Sehingga kan orang tengok Muaz, orang tahu dah Muaz ni berguru dekat siapa. Peribadi guru dia, peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada diri Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, kita cuba, sedaya upaya kita cuba, setakat boleh, setakat yang terdaya, setakat yang kuasa, kita cuba, kita tunjuk dalam masyarakat yang duk makin berserabutlah ni, kita tunjuk bahawa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sayang Nabi, kita bukti sayang Nabi dalam bentuk kita mengamalkan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 219. Muka surat 219. Kita masih lagi berada di bawah tajuk Bab ma jaa fi syiddati fil amal. Ataupun dia kata zam at-tashdid fil amal. Dikeji kalau seseorang itu melampau dalam melakukan amalan. Muka surat 219 kita tengok perenggan yang kedua. Dia kata dan ada lagi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain daripada keduanya, yang menunjukkan atas tegah melampau-lampau dalam ibadat itu. Iaitu tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala alam ukhbar annaka taqumul lail wa tasumun nahar. Qultu bala. Qala fala taf'al. Qum wa nam wa sum wa aftir. Fa inna li jasadika 'alayka haqqan wa inna li 'aynika 'alayka haqqan wa inna li zawrika 'alayka haqqan wa inna li zawjika 'alayka haqqan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat tu ialah Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Kata dia telah masuk ke atasku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin al-As. Dia kata satu hari Nabi mai ziarah dia, Nabi mai ke dia.
Tiba-tiba bersabda Nabi, bukankah sudah dikhabarkan orang kepada aku bahawasanya engkau berjaga sepanjang malam buat ibadah? Nabi satu hari pergi cari Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru ni sahabat Nabi. Pak dia Amru bin Al-As pun sahabat Nabi. Dua-dua pak dengan anak, dua-dua orang kuat Nabi. Nabi SAW satu hari ada orang main habaq dekat Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, Abdullah bin Amru ni, dia ni nampak macam nak lambung buang dunia. Dia tak mau dah dunia ni. Dia duk kira akhirat aja. Orang main repot dekat Nabi. Nabi tanya apa jadi dengan dia. Orang kata Abdullah bin Amru ni lah ni malam tak tidur langsung. Kira nak semayang sunat aja. Bila benda ni mai ke pengetahuan Nabi SAW, Nabi pergi cari Abdullah bin Amru ni. Nabi pergi cari. Nabi tak maulah. Saat ni orang pergi buat cerita kata ni ikut Nabi ni pergi jadi lagu ni. Nabi tak maulah. Sebab Nabi tak suruh lagu tu. Tak macam lah ni pun tuan-tuan. Saat ni ada orang pergi cakap pula kata anak saya dulu bagus. Ni sejak duk ikut kuliah Ustaz Samsuri ni jadi lagu mana tau. Allah. Macam ni punya penuh masjid duk ikut tak jadi. Yang dia seorang pergi jadi. Takkan nak salah saya. Kalau kita bawa jalan tak betul, satu masjid ni pakai gelong habis. Satu masjid tak jadi apa, dia seorang pergi jadi lagu tu, tapi duk bercakap sana sini ni, kerana duk ikut Ustaz Samsuri ni. Ada, tuan-tuan ada kes jadi macam ni, tu sebab sebut. Ada kes jadi macam ni, tu sebab sebut. Dia seorang pergi jadi lagu tu. Dia tu pun tak pernah bercakap dengan kita secara direct pun. Tak tahu macam manakah karan terlebih sikit. Orang lain okey. Dia seorang karan pergi jadi terlebih. Orang duk sebut kata ni kerana ikut dia ni jadi lagu ni. Nabi SAW pun tak mahu benda macam ni. Sebab Nabi tak ajak macam tu. Bila orang main repot dekat Nabi, habaq dekat Nabi, ya Rasulullah, Abdullah bin Amru bin Al-As, dia ni lari dunia tak mahu. Abdullah bin Amru ni lah ni sepanjang malam tak tidur. Dia kira nak sembahyang sunat, nak berzikir, nak apa aja. Nabi SAW bila dengar repot ni, sebagai satu orang yang bertanggungjawab, Nabi pergi cari Abdullah bin Amru. Nabi pergi cari dia. Bila Nabi SAW sampai dekat dia, Nabi terus tanya dia. Nabi kata, bukankah sudah dikhabarkan orang pada aku bahawasanya engkau berjaga sepanjang malam buat ibadah? Nabi kata, betul tak betul? Orang main repot dekat aku, kata hang sampai tak tidur malam punya duk buat ibadat. Betul ke tak betul? Nabi tanya dia. Tidak kamu bawa diri kamu tidur walau sedikit pun. Nabi kata, orang repot dekat aku, kata hang tak tidur langsung malam. Betul tak betul? Nabi tanya dia. Dan kamu berpuasa pada siang hari sampai tidak kamu buka puasa itu sehari pun. Nabi kata, orang merepot dekat aku, hang tiap-tiap hari puasa sampai tak ada hari yang hang tak buka puasa. Hari-hari puasa. Puasa maksudnya puasa daripada pagi subuh ni puasa sampai maghrib buka puasa. Esok puasa pula, lusa puasa pula, tulat puasa pula. Hari-hari puasa sampai tak ada satu hari yang hang tak puasa. Nabi kata, betul tak betul? Orang main repot dekat aku macam tu. Hingga apabila datang esoknya, maka kamu puasa lagi. Nabi kata, betul tak betul? Hang ni puasa tak berhenti-henti. Puasa, buka puasa, puasa, buka puasa, puasa. Tak ada satu hari yang hang tak puasa. Betul ke tak betul? Bila didengar oleh Abdullah akan tanya Nabi SAW yang demikian, maka lalu dijawabnya. Kata Abdullah, bahkan ya Rasulullah, hamba perbuat seperti kata tuan hamba. Yang tuan hamba dengar. Dia kata, betul. Memang tak silap. Saya kata, saya lah ni malam tak tidur langsung. Saya semayang betul-betul. Hari-hari saya puasa. Kalau itu yang orang pergi beritahu dekat kamu, ya Rasulullah, memang betul. Aku memang buat macam tu. Dia kata. Sabda Nabi SAW kepada dia, maka jangan kamu perbuat demikian itu. Kerana tidak disuruh syarak seperti perbuatan kamu itu. Itu dia. Nabi pergi kata kat dia, kalau betul hang buat lagu tu, stop. Nabi kata.
Agama tak suruh hang pergi buat lagu hang duk buat tu. Kalau betul hang ni malam tak tidur langsung, duk semayang sunat tak berhenti-henti, duk berzikir tak berhenti-henti, kalau betul hang duk buat lagu tu, stop perbuatan tu. Kalau betul hang sampai tiap-tiap hari puasa dan sebagainya, kalau betul stop perbuatan tu. Agama tak suruh hang buat sampai macam tu. Bahkan yang disuruh oleh agama iaitu bangun pada malam hari dan berjaga sekejap. Kemudian tidur kamu ambil hak bagi diri kamu. Dan puasa kamu, tetapi taklah sampai menahan diri sampai malamnya tidak makan dan tidak minum. Bahkan hendaklah buka puasa itu dengan makan dan minum. Sebab disuruh syarak demikian itu kerana tubuh badan kamu itu ada perkara yang wajib atas kamu memelihara kebinasaan dia. Nabi kata kalau nak bangkit semayang malam, bangkit. Lepas semayang tidur balik. Nabi kata kalau nak puasa-puasa, sampai masa buka puasa. Dan jangan sampai tiap-tiap hari kamu nak puasa. Pasal apa? Pasal kita ni, badan kita, Nabi kata daripada ujung rambut sampai ujung kaki bukan kuat sangat. Dia lemah. Kamu kena jaga. Jangan sampai badan kamu yang lemah jadi rosak, jadi binasa kerana silap amalan kamu. Nabi kata kat dia macam tu. Sekiranya kamu tidak tidur beberapa malam, tentulah kamu akan ditimpa sakit. Nabi kata, hang kalau tiap-tiap malam tak tidur langsung, satu hari hang nanti gila terus. Hang nanti sakit terus. Tuan-tuan, tak tidur malam tu dah. Boleh tahan. Satu malam boleh tahan. 2 malam, dia main satu macamnya sakit kepala, biji mata berasa cekang satu macam. 3 malam tak tidur, 4 malam, 5 malam pergi tidur perak terus. Tak boleh. Pasal kita ada, badan kita lemah, dia perlu hak dia. Hak untuk berehat kena ada. Kalau kita nafikan hak untuk berehat, boleh jadi macam-macam. Begitu. Baik. Dia kata sekiranya kamu tidak tidur beberapa malam, kamu akan ditimpa sakit. Maka seolah-olahnya kamu mencari kebinasaan diri dengan ibadat kamu itu. Hang ni macam pergi cari penyakit dengan ibadat hang ni. Kalau macam ni cara hang duk buat, hang memang cari sakit. Nabi kata kat dia. Dan bahawasanya bagi mata kamu ada hak atas diri kamu. Nabi kata mata pun dia ada hak dia yang kita kena penuhi. Hak mata, ada masa dia nak pejam, dia nak tidur. Itu hak mata. Kerana ia mau tidur, maka kamu tegah ia daripada tidur. Itu salah. Mata dia ada hak dia, dia nak tidur. Dia ada masa dia nak tidur. Tak boleh sampai tak ada masa kira nak tidur sedia pun tak boleh juga. Dia ada masa dia. Masa dia nak tidur, kena bagi dia tidur. Dan bahawasanya bagi orang yang ziarah akan dikau itu, ada perkara wajib atasmu, iaitu menghormatkannya. Sama juga tetamu ada hak. Bila dia main, kita wajib menghormati dia. Sampai tak mau jumpa dia, pasal duk baca Quran, pasal duk zikir, pasal duk apa, sampai tak mau jumpa tetamu, itu salah. Dan bahawasanya bagi isteri kamu ada perkara yang wajib ke atas kamu. Maka jikalau engkau beribadah siang malam, bila masa hendak kamu hormatkan tetamu kamu. Dan manakah masa nak bermain dan bercumbu-cumbu dengan isteri kamu. Sampai bini pun tak jadi bini dah. Dia pun tak tahu dah, kata Tok Lebay ni laki dia ke satu orang gila mana main duduk rumah dia, dia pun tak tahu dah. Pasal tak buat apa kat dia. Tak jadi suami dia. Dia tak boleh rasa kasih sayang suami dia ni, dia tak rasa. Pasal apa? Pasal suami dia habis masa dengan duk sembahyang sunat, dengan duk zikir, dengan duk apa, sampai tak peduli ke bini ke anak pinak ke rumah tangga, tak peduli langsung. Nabi kata ini perbuatan salah. Dan apabila sudah letih badan dengan sebab ibadah itu, apalah perkara lain yang boleh diperbuat. Nabi kata kalau dah terlampau letih, exhausted, apa nak buat? Tak lah apa lah. Berjaga sampai semalaman berjaga, siang ni puasa pula dan sebagainya, apa dia boleh buat? Apa satu benda dia tak boleh buat? Dia jadi kepek ubi, tidur sengap di rumah lepas daripada beberapa hari dia ibadat non-stop ni. Nabi kata tak mau macam tu. Dan pada riwayat lain di dalam Bukhari dan Muslim, ada lagi ditambah, kata dia, wa inna bihasbika an tasuma kulla syahrin salasata ayyam. Fa inna laka bikulli hasanatin 10 amsalihah. Fa inna zalika siyamud dahri kullih. Dan bahawasanya memadai akan dikau bahawa engkau puasa pada tiap-tiap bulan 3 hari.
Nabi kata bagi orang yang kuat puasa, ambil 3 hari sebulan cukup. 13, 14, 15 hari bulan Islam. Ambil 3 hari puasa cukup, Nabi kata. Maka bahawasanya bagi engkau dengan tiap-tiap satu kebajikan itu 10 umpama balasan. Nabi kata umat aku, umat Nabi Muhammad SAW, satu amal kebajikan dia buat, Tuhan bagi 10 pahala. Kalau sebulan dia ambil 3 hari, dia dapat 30 pahala puasa sebulan. Setahun duduk dah berapa? 360. Sama macam setahun. Sama macam setahun. Setahun ada 360 hari. Kalau orang yang amalkan puasa sebulan 3 hari, 13, 14, 15 hari bulan, 3 hari dia puasa. 3 hari puasa kerana Allah, Allah bagi dekat dia 30 ganjaran pahala. Ini Nabi kata. Walaupun ada orang kata kita tak boleh duk kira yang ni hak Tuhan, Tuhan nak bagi berapa. Memang ini hak Tuhan. Tapi Nabi habang kat kita, kalau kamu buat satu benda baik, Allah bagi 10. Kita habang hak Nabi habang. Bukan kita duk kira pahala. Tapi Nabi habang macam tu. Nabi kata satu amal kebaikan kamu buat, Allah bagi 10 amsalihah. Bagi 10 pahala. Sebulan puasa 3 hari, sebulan 30 pahala. Sebulan 30 pahala, 12 bulan 360 pahala. 360 pahala sama dengan setahun ada 360 hari. Maka Nabi SAW kata, maka bahawasanya bagi engkau itu tiap-tiap satu kebajikan 10 pahala dia. Maka bahawasanya yang demikian itu seperti puasa setahun semua harinya. Orang yang puasa sebulan 3 hari sama macam puasa setahun cukup. Nabi kata macam tu. Maka datang lagi pada riwayat lain di dalam Bukhari juga, bila didengar oleh Abdullah akan sabda Nabi SAW akan suruh dia puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Lalu dijawab oleh Abdullah kepada Nabi, qultu inni utiqu afdala min zalik. Qala fasum yawman wa aftir yawman. Fadhalika siyamu Dawud alaihi salam wa huwa afdalu siyam. Kata Abdullah, ya Rasulullah, sesungguhnya hamba kuasa untuk mengerjakan puasa lebih daripada 3 hari sebulan. Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi kata kat dia, hang kalau betul-betul kuat puasa sebulan 3 hari. Dia kata kat Nabi. Ada kata 3 hari kira saya kuat. 3 hari kira lekeh. Saya nak buat lebih pada tu. Maka jawab Nabi, jikalau kuasa kamu lebih daripada 3 hari itu, maka perbuatlah olehmu puasa sehari, buka puasa sehari. Puasa sehari, buka puasa sehari. Nabi kata kalau betul hang kuat sungguh puasa, selang sehari. Isnin puasa, Selasa buka. Rabu puasa, Khamis buka. Jumaat puasa, buat macam tu. Selang-selang sehari. Nabi kata kat dia. Maka yang demikian itu puasa Nabi Daud alaihi salam. Nabi kata Nabi Daud dia puasa selang sehari. Maka ialah yang lebih afdal daripada segala puasa. Nabi kata ini puasa paling baik. Nabi kata. Faqultu inni utiqu afdala min zalik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la afdala min zalik. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As, bahawasanya hamba kuasa untuk nak puasa lebih daripada yang demikian itu. Nabi kata kat dia puasa selang sehari, dia kata kat Nabi dia boleh buat lebih pada selang sehari. Maka sabda Nabi SAW, tidak ada yang lebih afdal daripada demikian itu. Nabi terus veto dia. Nabi 2 geram nak guna veto ni lama dah, sekali Nabi veto. Nabi kata duk biar kat dia ni tak boleh, dia duk tunjuk dia kuat. Nabi terus veto. Nabi kata aku habang kat hang tadi puasa Nabi Daud, dia puasa selang sehari. Hang nak buat lebih daripada Nabi Daud, Nabi kata tak ada orang boleh buat lebih baik daripada Nabi Daud. Full stop, habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis-hadis yang kita baca ni dapat kita faham bahawa Nabi SAW nak pesan dekat kita jangan ketelampauan dalam nak buat ibadah. Nabi pernah kata, Nabi kata Allah tak jemu untuk nak bagi pahala dekat orang yang kuat buat ibadah. Tapi Nabi kata, aku takut kamu kemudiannya jadi jemu untuk nak buat ibadah. Nabi kata macam tu. Inna Allah la tamallu
Sesungguhnya Allah tak jemu. Nak puasa hari-hari pun Tuhan boleh bagi pahala. Tuhan bukan nak jadi rugi kalau bagi pahala kat kita. Pahala yang Allah duk bagi kat kita ni, Nabi buat ibarat. Nabi kata kalau ambil jarum, pergi celuk dalam lautan luas. Angkat jarum tu. Banyak mana air laut hak lekat di ujung jarum tu, banyak tu baru hak Tuhan duk bagi kat kita ni. Sedangkan kekayaan Allah ada banyak lautan tu lagi. Kalau Allah bagi pahala dekat kita, kita buat ibadat Allah bagi pahala, kita buat banyak macam mana pun Allah bagi ni tak ada jejak apa-apa. Allah langsung tak terjejak apa-apa. Allah boleh bagi, buat banyak mana pun Allah boleh bagi. Cuma Nabi kata hak takutnya bukan takut Allah tak boleh bagi pahala, takut kamu kemudiannya jadi jemu. Masa duk semangat ni tak usah katalah. Masa dia hilang semangat esok ni, Allah tak tahu nak buat apa. Dia main satu peringkat esok ni, dia rasa dia pandai dah. Habis. Dia main satu peringkat esok ni, dia rasa dia pandai lah. Pasal apa? Dia 3 tahun dia mengaji sungguh-sungguh. Dia mengaji ustaz ni, dia mengaji ustaz ni, dia mengaji ustaz ni. Hari Ahad pergi mengaji, hari Sabtu pergi mengaji. Malam tiap-tiap malam pergi mengaji. Kitab ni baca, kitab ni baca, apa semua. Sampai tak ada masa. Sampai anak bini pun terabai. Pasal apa? Dia punya duk mengaji. Lepas 3 tahun, dia rasa dia pandai lah. Dia rasa dia pandai lah. Pandai dah, dia duk buat, dia ikut lagu hati dia punya mak. Dia tak tahu pada masa tu dia sudah silap jalan. Akhirnya dia terselewih daripada jalan agama. Takut yang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Islam mai dekat kita memberi ingatan benda-benda yang macam ni. Apapun wa khairul umur awsatuha. Nabi kata sebaik-baik perkara kita ambil yang pertengahan. Orang putih kata just nice. Just nice. Maksudnya sedang elok. Seminggu kita ambil 3 hari mengaji. Seminggu kita ambil 3 hari. Tiap-tiap malam 3 hari ni kita mengaji. Kita ada 4 hari lagi nak tengok anak bini kita di rumah. Anak kita punya pelajaran kita nak kena tengok. Peningkatan dia dalam pelajaran kita nak kena monitor. Periksa dia baik tak baik kita nak kena teliti tengok. Kasih sayang kita nak kena tumpah dekat dia. Seminggu dah ada, kita dah tentukan dah 3 hari kita nak mengaji agama. 4 hari masa kita nak tengok maslahah keluarga kita. Just nice. Just nice. Jadi apa? Hak agama kita jaga, hak dunia pun kita imbang elok. Pasal apa? Hak ni bukan dunia habis di dunia. Kita mengabaikan anak-anak, kita jawab di akhirat. Agama juga rupanya tengok anak-anak ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita masuk bab baru. Dia kata bab ma jaa fi kitabil wasiyati fil wa'dhi. Ini pula dia kata bab yang datang pada menyatakan tulis wasiat pada memberi nasihat. Maksudnya ialah kita disuruh sama-sama kita ni biar ada sekali-sekala ada tulis menulis. Dan nampak kawan kita nampak macam lagu nak gelong dan sebagainya. Kira-kira kalau kita nak cakap dekat dia agak sulit untuk nak keluar perkataan. Kadang-kadang ada masalah kita nak bercakap ni tak habis. Kita nak cakap depan dia, direct dengan dia tak terkeluar. Tulis. Tulis bagi kat dia. Jadi dia baca tu kita tak ada depan, dia pun baca. Kita pandai-pandailah sekarang macam mana. Yang tujuan kita tulis itu ialah fil wa'zi. Dia kata kerana nak bagi peringatan dan pengajaran pada dia. Aku bukanlah pandai sangat, tapi aku bimbang tengok keadaan hang lah ni. Hang dulu bagus apa semua, amal agama buat elok. Tapi aku nampak akhir-akhir ni nampak hang nampak macam ni sikit. Ingat balik kita sama-sama mengaji dulu. Kita duk baca hadis Nabi. Antara hadis yang aku ada ingat Nabi kata macam ni, macam ni, macam ni. Aku bukan kata aku pandai, tapi aku pun harap kalau aku salah hang tegur aku. Aku nasihat hang pasal aku sayang dekat hang. Sekian ikhlas kerana Allah. Lagi dia kata. Dia pun baca, kalau nak marah pun tak lagi baca balik sekali lagi. Dia lama-lama dia dapat rasa ada keikhlasan dalam surat tu. Ada keikhlasan.
Berbanding dengan kita pergi duduk dia depan-depan dia, kita pergi duduk lawan dia. Kita kata, hang ni apa? Allah, dia kata lagu tu. Tangan pula lagu tu dengan naik pula. Apa hang ni? Duduk. Allah, dengan tiun suara kita pula. Apa hang ni satu punya kamjat? Allah, dia kata lagu tu pula. Rosak. Lah ni dia pergi buah Arab pula sikit. Apa punya kamjatun pula? Kamjatun. Arab. Cari-cari dalam kamus tak ada perkataan kamjatun ni. Jelutung punya ayat dah. Kan? Dia nak tegur kawan dia, dia pergi kata lagu tu. Apalah punya kamjatun ni. Dia ni pun kena terkejut. Dia tak boleh nak terima kita nak perbetul dia bagi jadi elok. Dia anggap macam kita ni nak challenge dia. Maka tajuk malam ni dia nak abang kata, kadang-kadang tulis ni ada kebaikan dia. Cuba kita tengok siapa yang duk buat kerja tulis-tulis surat. Dia kata bab yang datang pada menyatakan tulis satu surat pada memberi nasihat. Ketahuilah saudaraku, menulis surat kiriman itu yang tersebut di dalamnya beberapa pengajaran dan beberapa ingatan itu adalah satu perkara yang bagus dan terpuji ia pada akal dan syarah. Bagus, dia kata. Tulis ni kadang-kadang bagus. Cakap tuan-tuan, kadang-kadang kita tak ada nak fikir, nak susun perkataan. Tulis kita ada banyak masa. Kita tulis, kita baca, berasa kasar, cancel. Tulis lain. Tulis lain, baca balik. Berasa macam boleh menyinggung dia, cancel. Tulis lain. Sampai kita dapat satu ayat yang kita rasa, insya-Allah tak menyinggung dia. Hak tu kita hantar. Jadi tulis ni dia kata terpuji pada akal dan pada syarah. Bagus dia kata. Begitu juga minta nasihat dan juga pengajaran dan peringatan daripada orang alim dan daripada tuk-tuk guru dan daripada orang-orang yang berakal itu adalah pekerjaan yang bagus dan terpuji pada adat dan pada akal dan pada syarah. Dan juga kita pergi minta nasihat daripada orang yang kita respect. Orang yang kita rasa hormat dekat dia. Kepada orang-orang alim, kepada orang tua-tua yang baik-baik, pada orang yang saleh-saleh, kepada orang, kita tengok dia, kita yakin ni orang baik. Kita yakin dia orang baik. Dijumpa dia, minta nasihat saya sikit. Kata tuan, kalau tuan nampak saya ni tak betul ke macam mana, kata tuan nasihat saya sikit. Minta. Bagus dia kata benda macam ni. Maka janganlah seseorang yang menuntut kebajikan bagi dirinya di dalam dunia dan akhirat itu lepas daripada menuntut pengajaran dan menuntut nasihat daripada orang alim dan daripada orang yang berakal itu. Jangan lepas peluang ni. Jumpa orang baik-baik, minta dia nasihat kita. Setidak-tidaknya minta dia doa kat kita. Dan setidak-tidaknya jumpa ada peluang, doa dekat saya. Minta doa bagi keselamatan untuk saya. Lah kena minta selamat. Dia kata highway baru tu pun mati orang ni. Kata okey. Baru buka jalan straight elok. Apa dah Superman, Superboy mati juga kata. Kan? Race ni apa saya? Tak boleh orang buat tu untuk kemudahan. Dia pergi duduk race pula tentu. Nampak? Minta nasihat sikit. Kan? Bila orang nasihat, kita mudah lagi ingat. Tak buat silap. Begitu. Sebagaimana perbuatan antara sahabat Nabi seperti yang berlaku di antara seorang yang menjadi raja besar dan menjadi khalifah Nabi SAW, nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dan antara isteri Nabi SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Itu dia. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia ni katibul wahyi, dia penulis wahyu zaman Nabi. Muawiyah dengan isteri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha yang Nabi cukup sayang. Bila Nabi dah wafat, dah naik Abu Bakar, Umar, Osman, Ali jadi khalifah, Khulafa ar-Rashidin. Habis dah 4 orang jadi khalifah, naik kerajaan Bani Umayyah. Mula sekali Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia jadi khalifah selepas daripada Sayyidina Ali. Masa Muawiyah jadi khalifah, dia tulis surat kepada isteri Nabi, kepada Aisyah radhiyallahu anha, minta Aisyah nasihat dia kalau dia tak betul. Tuan-tuan tengok, padahal dia bukan calang-calang orang. Dia penulis wahyu, dia hafaz Quran. Tapi dia hormat lagi kepada isteri Nabi SAW
Sayyidatina Aisyah, dia minta Aisyah nasihat dia. Kalau sekiranya Aisyah nampak dia ada buat tak betul dan sebagainya. Iaitu di dalam Sayyidina Muawiyah memerintah itu, lalu berkirim surat kepada isteri Nabi SAW dengan tujuan nak minta nasihat dan nak minta pengajaran. Maka inilah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an rajul min ahli al-Madinah qal kataba Muawiyah ila Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha aniktubi ilayya kitaban tusini wala tukthiri alayya fakatabat Aisyatu radhiyallahu anha ila Muawiyah. Diriwayatkan daripada seorang laki-laki daripada penduduk negeri Madinah Nabi SAW. Kata dia telah ditulis oleh Muawiyah pada masa Muawiyah jadi khalifah Rasulullah SAW di Syam. Akan satu surat kepada isteri Nabi yang sangat dikasihnya, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Masa Muawiyah jadi khalifah, dia tulis surat dekat Aisyah. Tersebut di dalam surat Muawiyah itu, kata dia, kiranya Siti Aisyah kirim satu surat kepada aku yang tersebut di dalamnya pengajaran dan nasihat yang tiada keberatan atasnya memberinya, dan kiranya tiada dibanyak-banyakkan nasihat itu atasku, supaya tiada lupa ia dan tiada keberatan untuk mengamalkannya. Itu dia. Muawiyah tulis surat dekat Aisyah isteri Nabi. Dia kata, sudilah kiranya bagilah apa-apa nasihat kepada aku. Tapi kalau boleh, dia kata, biarlah nasihat tu ringkas aja. Tak mau panjang-panjang, tak mau banyak-banyak, ringkas aja. Tapi nasihat yang ringkas itu mudah untuk aku amalkan, dia kata. Nampak tuan-tuan? Kita dengan anak-anak kita pun tak boleh panjang-panjang. Kita dengan anak-anak kita pun tak boleh panjang-panjang, ringkas aja. Kalau dia buat satu kesalahan, just bagi tahu kat dia, kata apa yang dia buat ni salah. Dan kita habang kat dia, kata kita kecewa kerana dia buat salah. Dan kita minta kat dia, ayah minta, hang jangan buat dah salah macam ni lepas pada ni. Ayah percayakan, hang jangan bagi ayah hilang kita tinggal dia dalam keadaan dia duk ingat kita nak beletiak panjang, kita tinggal dia tentu lagi dia ada banyak masa nak fikir. Dia lagi nak fikir, dia nanti duduk dalam bilik duk fikir, apalah punya kamjat aku ni. Apa kamjat dia keluar punya sekali mana. Dia duk fikir, apalah punya masalah aku ni, dia kata. Macam ni punya bagus bapak tu ada, dia kata, aku pergi buat perangai macam ni. Dia nanti fikir. Sehari 2 hari kita tunjuk muka kita tak senang dengan dia. Tunjuk muka. Sehari 2 hari tunjuk kata kita tak senang dengan dia. Tunjuk macam kita tak apa selesa dengan dia. Biar dia rasa guilty. Biar dia mai jumpa kita, dia kata, ayah saya minta maaf ayah. Dia kata, saya janji saya tak buat dah. Cukup. Daripada kita bagi satu ceramah maulid Nabi kat dia, 1,5 jam kita hantam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in yad'uhu. Lepas tu ngayat Quran dengan hadis Nabi duk mai apa semua pumpang tunjuk kiri tunjuk kanan, 1,5 jam kita hantam dia. Lepas tu kita rasa kita puas hati, dia masih tak puas hati. Pasal apa? Banyak sangat bagi kat dia, hampir satu pun dia tak ingat. Terlampau banyak, dia nak ingat yang ni nak takut terlupa yang ni, nak ingat yang ni takut terlupa yang ni, terlupa semua. Tak jadi apa. Muawiyah bin Abi Sufyan tulis surat dekat Aisyah radhiyallahu anha. Dia tulis, dia kata, sudilah kiranya nasihat aku. Dan aku minta, dia kata, kalau boleh, dia kata, wala tukthiri alayya. Jangan duk tulis banyak-banyak. Dia kata, jangan duk panjang-panjang. Tulis dekat aku sikit aja, supaya sikit aku ingat, aku mudah ingat, dan sikit senang untuk aku beramal. Sikit, tapi sikit tu aku boleh ingat. Sikit aku boleh beramal.
Daripada hang bagi banyak, aku lupa. Satu pun aku tak buat. Lagi baik hang bagi sikit, aku boleh ingat dan aku boleh amal. Muawiyah bin Abi Sufyan tulis surat dekat Aisyah. Dia kata macam tu. Apabila sampai surat tu kepada Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha pun kirim surat balas kepada Muawiyah. Aisyah bila dapat surat tu baca, ambil punya ringkas surat. Tulis mai assalamualaikum ya ummul mukminin apa semua dekat Aisyah, nasihatlah kepada aku sikit dan aku tak mau banyak-banyak. Bagilah satu nasihat dekat aku, nasihat yang betul-betul baik dan aku tak mau banyak-banyak. Lu betul ya tulis assalamualaikum habis. Dia jawab balik. Dan tersebut dalam surat itu demikian. Jawapan Aisyah pula kepada Muawiyah ni, apa dia kata? Salamun alaik. Amma ba'd. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man iltamasa ridallah bi sukhtin nas, kafahu Allahu ma'unatan nas. Wa man iltamasa ridallah bi sukhtillah, wakalahu Allahu ila nas. Wassalamu alaik." Banyak tu ya jawab. Apa dia kata? Selamat sejahtera atas kamu wahai Muawiyah. Dia jawab balik surat tu. Dia tulis di sana, salamun alaik. Selamat sejahtera atas kamu wahai Muawiyah. Amma ba'd. Adapun kemudian daripada itu, maka bahawasanya telah aku dengar Nabi SAW bersabda. Ya. Terus ringkas saja. Terus Nabi SAW ada bersabda masa Nabi hidup dulu. Aku ada dengan Nabi. Nabi ada sebut satu hadis. Apa Nabi kata? Barang siapa menuntut kesudian ataupun keredaan Allah ataupun menuntut kesukaan Allah dengan murka manusia dan marah manusia, nescaya dipelihara akan dia oleh Allah daripada keberatan lidah dan juga keberatan perbuatan manusia. Aisyah tulis macam tu. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata siapa yang mau Allah redha dia, walaupun manusia marah, tapi janji Allah redha dia, maka Allah akan jaga orang ni. Dia buat benda yang Allah suruh buat. Benda yang Allah suruh buat tu orang ramai tak suka. Dia buat benda yang Allah suruh buat. Pasal apa? Yang penting bagi dia Allah redha dia. Manusia tak suka, manusia punya pasal. Kalau dia ada pendirian yang macam tu, Allah akan jaga dia. Dia tulis macam tu. Yang ni Tuhan akan pelihara daripada umpat dan celah dan makar dan tipu daya orang-orang itu. Orang nak kata apa kat dia pun kata bila Allah pelihara dia daripada kata-kata yang tak menjejaskan dia sebenarnya. Dia buat benda yang Allah suka. Benda yang Allah suka tu orang tak suka. Contohnya apa? Dia jadi DO di daerah tu, dia tak luluskan lesen untuk nak buka karaoke ke kasino ke apa ke semua. Yang menjadi kuasa dia, dia tak bagi kelulusan. Dia tak benarkan buka di kawasan tu. Ada orang yang marah dia. Apalah ni tak boleh buka lah, apa semua duk marah dia. Biar pi orang nak marah, janji Allah redha dekat dia. Sebab dia tak benarkan orang buat benda-benda ni di kawasan dia. Orang yang macam ni Allah akan jaga dia. Aisyah kata macam tu. Aisyah kata Nabi ada sebut macam tu. Dan barang siapa menuntut kesukaan, keredaan orang dengan murka Tuhan, nescaya diwakilkan dia oleh Allah kepada manusia. Dia kata, dan bermula selamat sejahtera itu atasmu. Dia kata, tapi jaga baik-baik. Nabi kata, siapa yang nak manusia suka dia, Allah marah dia tak kisah. Janji orang suka kat dia. Orang yang macam ni Allah akan binasakan dia. Dia kira apa? Dia kira jangan orang marah aku. Tuhan marah aku. Tak nampak dia kata. Orang marah leceh. Dia kata. Dia duk kira lagu tu. Orang macam ni akan binasa. Nabi kata lagu tu. Aisyah tulis benda ni kepada Muawiyah. Sesuai sangatlah. Pasal apa? Pasal Muawiyah pada masa tu khalifah. Khalifah lah lebih-lebih lagi. Nak duduk tempat yang macam ni. Tempat yang orang nak marah, yang nak apa ni, khalifah lah. Bila jadi ketua, memang nak jadi pasal orang nak marah. Maka orang yang duduk pada tempat ketua, duduk pada tempat pemimpin, duduk pada tempat pemerintah, ni, hak Nabi kata ringkas ni, hak ni kena ingat. Lah ni hang nak jaga siapa? Hang nak jaga Tuhan ke? Hang nak jaga orang ke?
Kalau hang jaga Tuhan, orang marah ke hang, tak apa. Tapi kalau hang jaga orang, Tuhan marah ke hang, hang lingkup. Macam tu. Baik, masalah dia kata. Menuntut keredaan Allah dan menuntut keredaan manusia ni bagaimana? Dia nak bawa contoh kat kita. Yang kata nak jaga nak jaga ni Allah dengan nak jaga manusia ni macam mana? Sesungguhnya keredaan Allah itu ialah menuntut keredaan Tuhan dan mencarikan apa yang tiada menjadikan murka Tuhan. Jaga, jangan buat benda yang Tuhan marah. Dengan sebab menurut perintah Allah dan menjauhkan apa yang ditegah Allah, maka kita dapat keredaan Allah. Hak Tuhan suruh, kita buat. Hak Tuhan larang, jangan buat. Kita boleh jaga yang ni, Allah redha kita. Macam tu. Baik, dia kata, dan menuntut keredaan manusia itu ialah menuntut kesukaan manusia dan mencarikan apa yang digemarkan oleh manusia. Nak jaga manusia ni senang lah. Orang suka apa, kita buat yang tu. Tuhan marah tak marah, saya kira. Kita jaga manusia. Maka di dalam sepotong hadis itu, ditegah menuntut keredaan manusia dengan mendapat murka Allah. Kita jaga manusia, kita tak jaga Allah, ini ditegah oleh agama. Seperti, dia nak bawa contoh. Seperti seorang yang memerintah negeri dan memerintah rakyat. Contohnya jadi pemimpin, dia kata. Yang menuntut rakyatnya kepadanya apa suatu kehendaknya yang berbetulan dengan yang ditegah Allah. Rakyat nak satu benda yang Tuhan larang. Rakyat nak kalau boleh Pulau Pinang ni pesta 6 bulan. Rakyat mahu lagu tu. Sebulan, bulan 12 tak cukup, ambil 2 bulan. Ambil 11 dengan 12. Ambil 2 bulan. Pesta. Rakyat mahu. Dia kata sebulan ni tak cukup. Menyaga tak ada nak boleh untung. Buat 2 bulan baru rasa untung sikit. Lepas ni kata 2 tak cukup. Mau 6 bulan pesta. Lepas tu kata Pulau Pinang kira pesta sudah. Rakyat ni kalau boleh mahu macam tu. Pasal apa? Pasal dia duk ingat. Benda ni seronok. Siapa tak suka seronok? Rakyat mahu macam tu. Dia kata. Maka lalu diteruskan oleh pemerintah itu akan kehendak rakyat sebagaimana yang dilarang Allah itu. Kita jadi pemimpin, kita kata apa boleh? Kerana hampa mau, dia aku tak bagi apa yang hampa mau, hampa tak pilih aku pula, jalan. Kita ambil setahun langsung. Dia pergi ikut kehendak rakyat, sedangkan dia tahu apa yang rakyat mau ni tak bagus. Bukan tak bagus dari segi agama, dari segi dunia pun tak bagus. Tuan-tuan, bila dia buat pesta, dia panggil main macam-macam kumpulan rock, kumpulan apa, anak kita tak boleh duduk di rumah. Tak boleh duduk di rumah. Kita kunci pintu tingkap buah pedai ayam semua. Dia rengah bumbung-bumbung. Dia lari keluar. Dia pergi juga. Pasal apa? Sana duk bunyi dundam-dundam-dundam. Dia, hati dia tak boleh. Duk terpanggil-panggil nak pergi. Tak bagus. Dunia pun tak bagus. Akhirat tu saya cakap. Akhirat tu saya cakap. Dunia pun tak bagus. Dah tahu benda tak bagus. Buat apa? Itu maksud dia. Supaya dapat lebih kepujian dan dapat baik sebutan daripada rakyat. Dia sebagai pemimpin, dia pergi buat macam tu pasal apa? Pasal dia mau orang hak suka tu puji dia. Dia ni macam ni, bagus. Kira pesta tiap-tiap malam, bagus. Dia suka macam tu. Ataupun dengan sebab dapat beberapa banyak harta daripada rakyatnya itu. Ataupun kerana apa orang bagi duit kat dia sikit ke apakah, kami mahu buat lagu ni lah satu macamnya bagi envelope ke dia. Maka dia pergi buat. Misalnya begitu, dia kata. Maka seorang pemerintah negeri yang demikian itu dikerasi Allah atasnya dengan rakyatnya. Dia kata kesudahan, dia kata kalau pemimpin macam ni, kesudahannya rakyat kontrol dia, bukan dia kontrol rakyat. Dia tak boleh kontrol rakyat, rakyat kontrol dia. Pasal apa? Pasal dia dah duk makan envelope rakyat dia. Dia tak lagi menegakkan undang-undang, sebaliknya undang-undang rakyat yang tentukan macam mana mau dia pakai bagi jadi aja. Pasal apa? Dia dah kena dah envelope sebaiknya. Ini bahaya dia kata. Maka akan jadi pada satu hari tidak berjalan dan tidak berlaku apa hukumnya. Apa pun tak boleh buat dalam negeri. Dia nak buat apa pun tak boleh. Pasal apa? Pasal dia dah dibeli oleh orang-orang ni semua. Orang ada duit dah beli dia. Keputusan dia bukan keputusan dia, tapi keputusan orang yang ada duit. Orang ni yang menentukan apa yang nak buat. Tuan-tuan tengok apa yang jadi dalam dunia lah ni. Mereka tentu semua sekali.
Ni hari ni, tuan-tuan dengar berita yang terkini ni, Colin Powell nak pergi Riyadh, Saudi. Belum dia pergi meletup apa ke di Riyadh tu, siapa ke bom apa, bumbang-bumbang. Lah ni dia duduk ada di Amman, Jordan. Dia dalam rangka lawatan nak pergi ke Saudi. Saudi negeri akhir dia nak pergi. Dalam rangka lawatan dia ke negeri-negeri Timur Tengah, negeri-negeri Arab. Dia pergi ni tuan-tuan tahu, dia pergi tiap-tiap negeri Arab ni, dia pergi nak buat apa? Nak ajak semua pemimpin Arab ni sokong keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel. Perdana Menteri siapa nama dia lah ni? Sharon dah negeri Arab pergi bagi tahu dekat semua pemimpin-pemimpin Arab ni suruh setuju dengan Sharon. Tengok apa jadi. Semua negeri Arab dia dah pergi dah. Yang second last ialah Jordan. Daripada Jordan dia nak pergi ke Riyadh. Daripada Jordan dia nak pergi ke Riyadh. Meletup apakah di Riyadh tadi ni. Berita tadi berita. Pasal apa? Orang tak boleh terima. Sebahagian orang tak boleh terima. Ni apa ni? Sampai ikut telunjuk Amerika. Amerika tunjuk situ. Tahu kata depan tu parit. Pi juga. Pasal apa? Pasal Amerika tunjuk. Amerika tunjuk balik ni. Tahu kata balik ni laut. Kalau pi juga boleh mati lemah. Tapi pi juga lemah pun lemah lah. Pasal apa? Pasal Amerika tunjuk kena ikut telunjuk dia. Sampai macam tu punya jadi. Takut. Masing-masing takut. Pasal apa? Pasal dia dah kontrol semua sekali. Bangsa bersatu kah? Apakah semua tak usah sembang. Amerika juga kuasa mutlak lah. Dia kata hitam-hitam, dia kata putih-putih. Dia kata serang-serang, dia kata selamat-selamat. Dia dah jadi dajjal di peringkat akhir zaman ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni kalau kita daripada awal dah duk biar dah kuasa besar ni jadi besar sangat, akhirnya tak boleh lah. Dia kontrol semuanya. Sama juga dalam dunia ni sebenarnya bukan George Bush yang berkuasa. Sebenarnya yang berkuasa ialah Yahudi. Pasal apa? Pasal Bush sendiri naik jadi presiden atas biaya Yahudi. Atas biaya Yahudi. Kalau dia tak ikut kehendak Sharon, hari ni dia tak ikut, esok mereka akan jatuh, mereka akan naik presiden lain untuk Amerika. Presiden Amerika nama saja presiden. Tetapi yang mengarah pergerakan dia ialah Israel. Ada ke mana Sabah Colin Powell tu punya hebat, Menteri Pertahanan Amerika. Mereka panggil setiausaha pertahanan tu Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Amerika ikut telunjuk Sharon. Sharon mau apa dia kena buat. Negeri besar tu saja Israel boleh arah Menteri Pertahanan Amerika. Pasal apa? Pasal duit semua daripada Israel. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Takut kita kalau tengok apa produk yang terkenal di peringkat antarabangsa yang tak ada share Israel. Apa produk? Terus cakap lah pasal rokok, pasal apa ni, terus cakap lah yang tu 100% mereka punya. Sampai bedak anak kita nak pakai napkin, bedak Johnson & Johnson tu pun Israel punya, Yahudi punya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana duit daripada Israel kontrol semua. Macam itulah dia kata kalau sekiranya jadi pemimpin, ada orang yang duk bagi duit kat dia, akhirnya orang ni yang kontrol pemimpin ni. Dia kata. Maka bahaya jadinya. Kerana dia dia mencari keredaan manusia, akhirnya binasa bukan saja dia, bahkan semua sekali akan binasa. Dia beritahu macam tu. Dan dibantahi oleh rakyatnya dengan keras. Sampai tiada terhukum oleh pemerintah negeri yang demikian tu. Lepas tu dia hilang kuasa, dia dah tak boleh nak menegak keadilan dalam negeri dia. Maka kesalahan pemerintah negeri yang menuntut keredaan Allah dengan menjalankan sebagai yang disuruh Allah. Berbeza kalau dia jadi pemimpin, dia ikut macam yang Allah punya mahu. Dia pegang apa yang Allah kata. Jikalau marah orang dan rakyat dengan sebab meluluskan seperti yang disuruh oleh Tuhan itu, nescaya Tuhan pelihara dia daripada apa perkataan dan fitnah dan makar dan tipu daya rakyat itu. Kalau sekiranya dia pegang dengan apa yang Tuhan kata. Pemimpin stick dengan Quran, dengan hadis Nabi. Walaupun ada rakyat-rakyat jahat-jahat tak suka kat dia, duk kata dekat dia, tapi Allah pelihara dia. Dia tetap baik pada mata dan pada hati orang ramai.
Ada sekelompok duk kata dia jahat, tapi majoriti orang kata dia baik. Allah pelihara dia. Orang hak mulut duk kata dia jahat pun, dalam hati duk kata tapi muka bagus dia ni. Jadi bodoh. Pasal apa? Pasal Allah pelihara orang yang pegang kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Allah pelihara orang-orang yang macam ni. Begitu. Dia kata, dan lagi misal orang yang menuntut keredaan manusia dengan murka Tuhan. Iaitu seperti orang yang tidak peduli akan maksiat yang diperbuat oleh pemerintah negeri. Ini pula contoh yang kedua. Pemimpin buat macam-macam. Pemerintah buat macam-macam benda maksiat, benda mungkar dan sebagainya, dia tak mau peduli. Tidak ditegurnya dan tiada dinasihatnya. Tegur pun tak, nasihat pun tak, buatlah lagu mana pun, selamatlah hamba. Padahal orang yang tidak peduli dan tidak menegur itu tahu akan salah pada syarak apa yang dibuat oleh pemerintah itu. Dia tahu, ni duk buat benda-benda ni semua salah ni. Dari segi agama terang-terang salah. Nak pergi tegur macam mana? Oh, banyak tuan-tuan, benda ada depan mata macam ni memang terang-terang salah. Nak tegur macam mana? Nak tegur macam mana? Ini dia kata contoh yang kedua. Maka tidak ditegurnya dan tidak dilarangnya itu supaya dapat berhampiran dengan raja itu. Dia tak tegur ni, tujuan dia apa? Tujuannya supaya mereka jaga dia, bersayang dia. Bagilah apa-apa yang patut-patut kat dia. Kalau itu tujuan dia, dia tak tegur, dia memang cari pasal. Siapa lagi nak tegur kalau dia tak tegur? Dia yang ada ilmu, yang ada orang bagi kepercayaan, yang orang bagi amanah, bagi jawatan sebagai penasihat, suruh tegur dan sebagainya, dia tak tegur, siapa lagi nak tegur? Dan dia tak tegur pula pasal apa? Pasal apa? Pasal dia nak berhampiran dengan pemerintah. Nak jadi orang kata blue eye boy. Nak jadi blue eye boy, so apa salah patut saya tegur? Macam tu. Dan dapat nama besar dan dapat dunia daripadanya. Supaya dia tak tegur, dia piduk kata betul pula lagi, supaya dengan tu orang lebih lagi bagi pangkat kat dia, jaga dia, bagi macam-macam kat dia. Maka orang yang demikian itu pun menuntut keredaan manusia dengan murka Tuhan jua namanya. Dia kata hak jenis macam ni pun dia cari kemurkaan Tuhan kerana nak jaga keredaan manusia. Tak berani tegur. Tegur sekali lagi payah pula. Tegur sekali lagi dia patah sambung kontrak pula. Tegur sekali lagi, tegur sekali lagi, entahkah tegur. Macam ni dia kata sama juga. Dia nak mencari keredaan manusia. Allah murka tak apa. Ini masalah. Kerana dibiarkannya berlaku kehendak pemerintah itu sebagai yang ditegah Allah. Dia kata dia biar benda ni. Dia tahu benda tu tak boleh. Dia tak tabik di mulut nak kata benda tu tak bagus. Tak tabik. Padahal dia kata orang itu tahu barang yang dibuat pemerintah itu ditegah Tuhan. Dia tahu ni benda ni salah ni. Tapi nak tegur tak boleh. Dan tiada dia beritahu akan barang yang tegah itu kepada pemerintah. Dia tak pernah cakap. Sekurang-kurangnya cakap, tuan-tuan. Tak payah cakap dalam khalayak ramai hantar paman, tak payah. Cakap elok-elok. Dah kita ada peluang untuk nak pergi bercakap tepi dia, cakap elok-elok. Cakap elok-elok. Kata ni minta maaf lah, kata ni saya nak kena cakap sikit lah. Yang ni kerja saya kena bagi tahu benda ni tak boleh. Dalam Quran kata macam ni, macam ni, macam ni. Dalam hadis Nabi kata macam ni, macam ni, macam ni. Benda ni tak boleh buat. Saya atas sifat saya sebagai apa-apa, saya menasihatkan supaya jangan buat benda ni. Habis, dah lepas cakap. Dia nak buat juga, dia jawab depan Tuhan. Tapi kalau sampai nak kata hat tu pun tak boleh keluar. Habis. Habis. Nak kata benda tu, saya nasihat jangan buat benda tu. Nak kata yang tu pun tak berani. Fikir-fikir nak kata tak terbit. Fikir-fikir tak terbit. Terbit saya. Tak boleh nak cakap. Habis kalau macam tu. Jaga baik-baik. Tuan-tuan ingat senang lah tuan-tuan. Nak pergi tegur orang yang ada kuasa. Kita tegur di kedai kopi boleh. Kawan patut nak kena tegur. Senang kan nak tegur benda ni. Tapi kalau dia set dalam hati dia takut satu dia takut Allah Aku bukan nak kata apa, aku bukan nak ajak lawan, aku nak abang kata benda ni tak bagus, jangan buat. Nak abang dan dia abang.
Dia habang secukup rasa. Muka pun tak ada, aku nak renyah-renyah buat main-main apa tak ada. Dia habang betul-betul punya. Habang kata, saya tak suka benda ni. Benda ni tak bagus. Terpulang kepada ni, nak buat kata obat, terpulang. Saya, tanggungjawab saya kena habang. Benda ni tak bagus. Assalamualaikum. Cukup. Agama sudah menganggap dia menjalankan tanggungjawab dia. Begitu. Dia kata, maka Allah Ta'ala keraskan bala daripada manusia ke atas orang yang membiarkan itu. Dengan itu, dengan celah dan hina, Allah akan pelihara dia. Kalau dia cakap jujur, dia cakap benar, dia cakap dengan berani, Allah akan pelihara dia. Dan tiada siapa hebat kepada yang berilmu, yang tiada memberitahukan dan memberi nasihat akan tegah dan maksiat yang dibuat pemerintah itu. Dan tak ada siapalah yang lebih hebat daripada orang yang berilmu untuk nak pergi teguh benda-benda yang macam ni. Maka jadi berdosa dan jadi turun bala ke atasnya. Dia kata. Dan satu lagi misal orang yang menuntut keadaan manusia ni pun dia nak ulang contoh yang sama. Tonton tengok muka sebelah. Masalah dia kata. Bercampur gaul dengan pemerintah negeri yang zalim itu bagaimana ia? Baik, boleh tak boleh kita hidup bercampur gaul dengan pemerintah yang zalim? Boleh tak boleh? Dia kata. Sesungguhnya dikehendaki dengan pemerintah negeri di sini ialah sultan dan raja-raja yang memerintah negeri. Sama ada dia memerintah dengan sendiri ataupun memerintah di bawah pemerintahan yang asing daripadanya. Maka iaitu ada 3 macam hal, dia kata. Yang pertama, lebih-lebih jahat. Iaitu sekiranya engkau masuk kepada mereka itu dan pergi masuk ke tempatnya. Kita, dia kata, dengan pemerintah yang zalim. Macam mana kedudukan kita dengan mereka? Dia kata ada 3. Satu, dia kata kalau kita jenis serondoi. Suka duk pergi serondoi, duk tang mana ada dia, tang tu kita ada. Duk suka macam tu, ini yang paling jahat. Dia kata. Tak elok macam tu. Tak elok pergi duk serondoi, muka kita duk ada di mana-mana ni, tak bagus. Itu tak bagus. Hal yang kedua, iaitu kurang jahat daripada yang pertama, iaitu pemerintah datang ke tempat kamu dan masuk dia ke tempat kamu. Ini yang kedua. Tak apa baik juga, dia kata. Depa mai kat kita. Kita tak pi, depa mai duk cari kita. Depa mai duk cari kita, kita duk layan. Yang ni dia kata peringkat yang kedua. Tak apa bagus juga. Pasal apa? Pasal kita tahu dia ni jenis zalim, jenis jahat. Dia mai duk nak cari kita, kita pi duk layan dia, tak apa bagus. Tapi tak teruk macam nombor 1 tadi. Nombor 1 dia pergi duduk serondai. Nombor 2, mereka ni main cari dia. Dia kata. Baik. Yang ketiga, dia kata ialah yang lebih sejahtera. Iaitu engkau jauh daripadanya. Yang paling cantik, dia kata, dalam menghadapi orang yang zalim ni, lari pada dia. Pergi cari dia, jangan sekali-kali tahu dia nak main kat kita, tuang pergi kot pintu ni ke, tuang kot pintu ni ke, macam tu dia kata sejahtera. Selamat kita daripada kita nanti kena masalah dengan dia. Baik. Dia kata tiada pemerintah itu melihat kamu dan tiada mereka itu melihat akan dikau. Dan ada pun hal yang pertama, hak tadi ni, hak paling jahat tadi, masuk dan pi kepada pemerintah negeri, maka ialah hal yang dikeji amat oleh syarak. Dan ada padanya tegah yang keras dan ugut yang menakuti. Dia kata yang ni cukup bahaya. Jangan pergi duk cari, dia kata. Maka telah muafakah kehendak segala hadis Nabi dan juga khabar-khabar. Maka itulah yang hendak didatangkan di sini. Supaya diketahui akan keji syarak atasnya itu. Kemudian kita datangkan pula barang yang haram daripadanya. Dan barang yang harusnya. Dan barang yang dikeji atas kemahuan keji syarak itu. Dan barang yang harus atas kemahuan fatwa pada zahir ilmu itu. Ni dia kata kita nak bincang hak pertama. Hak jenis piduk serondai ni macam mana. Dia kata maka ada pun segala hadisnya, iaitu tak kala disifatkan oleh Nabi SAW akan raja-raja yang zalim itu. Sabda Nabi, maka siapa-siapa melawan raja-raja itu, nescaya lepas dia daripada nama munafik, dan lepas dia daripada nama penipu, dan lepas dia daripada nama pengecek. Nabi ada kata macam tu. Kalau dah kita tahu dia zalim, kita lari daripada dia. Kita selamat daripada dituduh munafik. Kita selamat daripada dianggap sebagai penipu. Lari daripada dia. Dan siapa yang jauh diri daripada pemimpin yang zalim itu kerana tiada suka akan jalannya,
Nescaya sejahtera ia daripada seksa Tuhan dengan sebab meninggalkan maksiat. Ataupun hampir sejahtera dia daripada seksa Tuhan. Kalau sekiranya kita lari daripada mereka, kita selamat daripada seksa Tuhan. Hidup campur ni leceh. Kadang-kadang hak zalim ni, hak jenis zalim ni dengan arak pun minum. Dengan macam-macam cerita tu ada. Kita hidup campur. Macam mana tuan-tuan? Kita nak duduk semeja. Meja kita duduk tu dengan botol arak, dengan apa, macam mana? Macam mana kita ni nak duduk tang mana? Tak sesuai, tak sesuai. Orang hak jenis duduk main masjid, duduk apa ni, jadi tak sesuai dengan keadaan majlis tu, tak sesuai. Tuan-tuan bayangkan, satu tu imam masjid disuruh baca doa masa pembukaan majlis anugerah industri muzik. Allahu Akbar. Dia nak duduk tang mana? Jadi duduk terkulak-kulak, jadi duduk tak kena, jadi berdiri tak kena, jadi lari tak kena, jadi majlis tu bukan majlis dia. Tuan bayangkan kita pakai macam ni, pakai kepiah putih, pakai baju kamis, jubah ni apa semua, tengok pergi duduk melilau kat dalam pesta. Sesuaikah kita punya uniform dengan majlis tu? Jadi payah. Nak terbit pun cari pintu tak jumpa, dia jadi celaka habis. Orang duk tengok kita, kita pun duk tengok orang, jadi payah. Majlis tu tak sesuai dengan kita. Kita pergi duduk buat apa? Kita tengok ni apa anugerah apa kumpulan nasib ni. Dengan raihannya, dengan hijahnya, dengan Rabbani dia, dengan apa kan. Dia tunjuk dalam dewan punya besar tu. Ada secotet dia, kepiah putih berderet berkat macam tu. Pergi balik lagi bagus duduk pun tak syok no. Dan kita tengok pun kita tumpang lemah perut. Depa duduk tu lagu mana? Umum-umum kata dia menang. Takkan dia bangkit nak give five dengan rambut kalau orang ni. Tak kena. Payah, jadi payah. Tuan-tuan boleh nampak ada apa yang saya cuba nak abang tak terbit habis-habis ni. Tak sesuai. Nak pergi duduk tu. Bukan majlis dia. Jadi lebih baik, dia kata di sini, dia kata lebih baik tak usah pergi bercampur langsung. Lebih baik, lebih sejahtera, dia kata. Allah tak dapat anugerah tu pun tak apa dari rugi tak mana kan, daripada hidup sulam masuk celah-celah dengan piwi pula duk bunyi pula macam tu. Allahu Akbar. Kahut kan. Tapi lah punya trend dia nak goyek. Lah ni punya trend dia nak goyek. Doa selamat mau juga. Mampu pun dia okey lah. Mula dengan doa. Lepas tu dia main. Satu nak habis tak lagi lagu DJ dia pula. Tuan-tuan dan puan-puan apa semua ni kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah. Allah. Kita apa nak jadi ni dunia lah ni awak lorat sangat. Dah sampai jadi dia punya celaru dah tu sampai macam tu. Dia start dengan doa selamat tu pun dah tak cantik dah. Pasal apa? Pasal habis doa sekali lagi dia nak buat mampu. Dah tak cantik dah. Dia pergi katup pula dengan tasbih kafarah pula. Hak dalam ni tak usah kira lah. Hak dalam majlis ni tak usah kira lah. Apa nak jadi apa pun. Tuan-tuan tak terfikir ke kot? Kalau Tuhan kata hampa nak pilih aku lah. Macam mana? Kalau lah Tuhan kata macam tu ni, hampa ni apa ni? Nak pilih aku lah. Hampa tahu ni majlis hampa ni majlis maksiat. Aku tak suka benda ni. Hampa pergi mula dengan doa minta dekat aku suruh aku selamat majlis ni. Lepas tu penghabis hampa pergi buat tasbih kafarah. Hampa nak pilih aku kan?
Kalau Tuhan kata macam tu macam mana? Kita kalau manusia kata kat kita, dia main-main hang pilih aku kat, kita dah rasa tak syok dah. Tuan-tuan boleh bayang kalau Tuhan kata macam tu kat kita macam mana? Sebaik-baiknya tak sah duk campur benda macam ni, tak mahu. Agama buat bagi agama elok-elok. Nak merapuh tapi merapuh satu tempat. Kalau Tuhan nak turun bala, hampa tempat hampa yang kena. Jangan duk sangkut dengan kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tak syok benda-benda macam ni. Kita cukup tak syok bila duk jadi. Cukup tak syok. Hati kita cukup tak syok. Kita rasa macam main-main dengan Tuhan. Benda-benda yang macam-macam ni. Baik. So dia kata, dan siapa termasuk di dalam racik dan jaring dunianya, maka ialah orang yang masuk di dalam bilangan mereka itu, maka binasa ia. Siapa hidup campur dalam benda-benda yang macam ni, dia kata binasa. Tuhan janji kebinasaan kepada dia. Wallahualam. Lepas ni kita tengok, sebab pun orang yang menjauh diri daripada mereka itu, maka hampir sejahtera daripada seksa Tuhan. Kerana orang yang menjauh diri itu sejahtera daripada dosa. Lepas ni dia nak cerita, kalau kita selamat diri kita daripada pergi bercampur benda-benda dosa ni, alangkah baiknya kita selamat daripada seksa Tuhan. Wallahualam. Minta Ustaz jelaskan tentang hukum mengambil ilmu pelaris untuk perniagaan dan juga untuk tujuan kenaikan pangkat dan sebagainya. Dia tak ada ilmu pelaris. Ilmu pelaris ni apa? Kita aja yang hidup buat cerita. Kunung-kunungnya gantung di kedai ayat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gantung tu tulis bawah tu ayat 1000 dinar. Tulis. Kita aja yang pi anggap kata itu ayat pelaris. Ayat tu bukan ayat pelaris, tu ayat tu menceritakan tentang takwa. Tuhan kata may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang betul-betul bertakwa pada Allah, Allah akan tunjuk makhraja, tunjuk jalan keluar daripada masalah dia. Kalau dia orang yang bertakwa, ada masalah, ada penyelesaian. Tak pernah masalah tu merosakkan dia. Orang yang bertakwa, Allah tolong dia. Apa masalah pun Tuhan bagi jalan keluar dekat dia. Orang kalau tak ada takwa, kalau ada masalah, dia duduk nampak jambatan Pulau Pinang, dia nak terjun. Orang yang tak bertakwa, bila dia ada masalah, dia duduk nampak dahan pokok, dia nak gantung. Orang yang tak bertakwa, bila ada masalah, dia duduk nampak senapang rela, nak tembak kepala dia. Orang yang bermasalah, orang yang tak ada takwa dalam diri dia, dia bila main masalah, dia akan cari penyelesaian yang agama tak suka. Tapi orang yang bertakwa, Tuhan kata may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Tuhan tunjuk jalan keluar kat dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, janji pada orang yang bertakwa, Tuhan akan bagi rezeki kepada dia daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Tak sangka dapat bisnes kot ni, tak sangka dapat kot ni. Benda tu tak diusahakan, tak dirancangkan, tak ada apa, Tuhan bagi. Tuhan bagi, Tuhan bagi. Dia tak ada lah susah payah, tak tidur malam kerana nak fikir cari duit dan sebagainya. Tuhan tunjuk satu lorong dapat duit kat dia. Sendiri dapat duit dekat dia. Semua ni mai pasal apa? Mai yattaqillah, pasal bertakwa kepada Allah. Tuhan bagi. Itu ayat yang kita pergi kata 1000 dinar. Kita pergi gantung di kedai. Kita pergi kata buah ayat ni kedai jadi laris. Tak betul ya? Okey, satu. Yang kedua, kalau jenis yang kata ilmu pelaris pergi jumpa bomo, suruh jampi apakah, ambil gantung tentu gantung tani, yang ni memang salah lah. Itu sudah jadi syirik kepada Allah. Dia percaya kerana gantung kain ni, kedai ni jadi maju. Dia percaya kerana ada bubuh gambar ni, maka kedai ni jadi maju. Dia percaya gambar tu membawa manfaat dekat dia. Dia percaya kain tu membawa manfaat dekat dia. Bila dia percaya benda-benda ni, dia tak percaya Allah. Dia sudah syirik dengan Allah. Syirik dosa besar. Allah tak ampun sampai bila-bila. Kalau yang dimaksudkan dengan ilmu pelaris ni, hak jenis macam ni, syirik. Tak boleh.
Baik. Samalah dalam kes menyaga ataupun dalam kes naik pangkat. Tuan-tuan tengok TV duk tunjuk hari Senin tu. Misteri Nusantara. Itulah masyarakat Melayu ada. Masyarakat Melayu Malaysia. Karut ni tak tahulah punya banyak. Karut. Percaya ke benda karut marut ni cukup banyak. Paling kita frust duk main masjid percaya benda tu. Paling kita frust. Hak tak main masjid dia percaya benda tu satu pasal habis. Ni hak duk main masjid ni, hak duk main masjid, hak duk semayang di masjid, hak duk apa ni, percaya benda-benda macam ni. Duk main semayang tunggin terbalik ni, duk minta dekat Allah semayang dalam Fatihah duk sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada kamulah kami sembah dan kepada kamu kami minta tolong. Duk kata dekat Tuhan ni, tiba-tiba pergi minta tolong macam tu. Kawan hati duk jampi nak tolong dia tu pun tak pernah semayang, tak pernah nampak jemaah pun tak pernah main semayang. Dosa kata semayang fardu lain, jemaah pun tak pernah nampak main semayang, dia pergi minta kat kawan tu. Dia duk main semayang. Ini kawan. Apa majalah 3 ke apa baru ni dia tunjuk jenis-jenis macam ni lah, menurun apa semua ni. Sebab tu dia keluar di bawah tu. Dia kata amalan ini bercanggah di sisi syariat Islam. Dia tulis pula kat bawah tu. Kan? Sekurang-kurangnya bagus juga lah. Dia bagi bawah tu. Dia tunjuk gambar tu. Apa duk menurun, duk apa semua ni. Dia keluar di bawah tu. Dia kata amalan apa nama menenung nasib. Amalan tenung nasib ini bercanggah di sisi agama. Dia tulis di bawah tu. Tuan-tuan, benda ni masih subur dalam masyarakat kita lah ni. Jangan terlibat dengan benda-benda macam ni. Minta ustaz jelaskan hukum akikah untuk anak yang baru lahir. Dan bagaimana kalau ayahnya pun belum diakikahkan? Bolehkah diteruskan akikah untuk anak itu? Boleh. Akikah ni tuntutan agama. Sabit daripada hadis Nabi SAW. Nabi suruh kalau anak laki-laki 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Bila Nabi dapat cucu anak Sayyidina Ali, Hasan dengan Husain. Sayyidina Ali miskin. Sampai nak beli kambing seekor nak buat akikah untuk sambut kelahiran anak dia pun tak mampu. Nabi tolong buat bagi pihak menantu dia. Dan Nabi buat seekor kambing untuk Hasan dan seekor kambing untuk Husain. Daripada hadis ni dapat kita faham, yang pertama akikah sunnah Nabi. Yang kedua, sunat laki-laki 2 ekor kambing. Kalau tak mampu, seekor pun tak apa. Bahkan Nabi biasa buat seekor saja kambing untuk Sayyidina Hasan dan seekor untuk Husain. Baik, kalau pak tu sendiri belum diakikahkan, boleh tak boleh dia nak akikahkan untuk anak dia? Boleh, tak jadi salah. Benda ni sunat. Benda ni sunat. Dia boleh buat akikah untuk anak dia walaupun dia tak diakikahkan dulu. Di sisi ulama dalam mazhab Syafi'i ada berpendapat, kalau sekiranya bapa tu tahu secara pasti dia belum diakikahkan, dia boleh buat akikah untuk diri dia sendiri. Walaupun dia dah tua lagi bangka. Mana cukup tua lah. Baru tahu kata dia tak buat lagi akikah, dia boleh buat. Dia boleh buat, tak ada masalah. Dia buat untuk dia. Tapi cakap kat slow sikit. Akikah ni abang saya. Slow sikit. Takut ikut imam terkejut. Abang siapa? Dia tanya balik. Abang saya. Jangan ambil lah kan. Tak apa. Walaupun. Tapi akikah kalau ikut hadis Nabi, dia suruh buat pada hari yang ke-7. Selepas kelahiran. Dalam mazhab Syafi'i, dia bagi masa. Dia kata boleh selagi belum akil balik. Hari yang ke-7 tak boleh buat. Pasal pak dia suntuk lagi masa tu. Suntuk lagi. Ada masalah keuangan dan sebagainya. Tunggu bila dia rasa okey. Bila dia rasa ada kelapangan, dia buat. Boleh tangguh sampai anak ni akil balik, dia kata. Kalau dah lepas akil balik tu, kalau nak buat juga tidak salah, dia kata begitu.
Okey, sunat hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh itulah dibuat cukur rambut, hari ketujuh lah dibuat akikah, hari ketujuh itulah dibubuh nama secara rasmi pada anak tu. Ini Islam tunjuk macam tu. Dan kadang-kadang kita ni bukan apa, masa kita dulu dapat anak hari tu ni kita tak mengaji benda-benda ni kan. Bila dah main peringkat lah kita pun dah tak dapat anak dah, baru duk mengaji benda ni. Jadi nak ghostan balik tak boleh. Nak menikah lagi dia baru tak nakal. Kan? Jadi begitu kadang-kadang dia ralat tu adalah kita tuan-tuan, manusia kan. Mana ada manusia yang dia rasa okey semua. Ralat tu adalah. Kadang-kadang kita sampai dah umur 40 baru Allah buka hati, baru kita rasa nak tahu Islam kan. Kita ingat-ingat balik zaman kita lepas-lepas tu, ralat lah, rasa ralat. Awak aku dulu tak awal dapat benda ni. Tak apa tuan-tuan, itu adalah perasaan biasa yang ramai orang pun rasa macam tu. Yang penting lah Allah dah bagi kita kesedaran. Mula daripada hari Tuhan buka hati kita bagi kesedaran, mula daripada ni kita all out sampai hari kita mati. Yang lain kita serah kat Tuhan. Kan Allah lebih mengetahui betapa menyesalnya kita kerana kita tak dapat kesedaran lebih awal. Kita tunjuk kita sungguh-sungguh nak cover hak kita terlepas dulu, Allah lebih mengetahui hati kita. Dan macam sahabat duk kerja di bank, selalu telefon, saya pun lemah. Dia nak cerita, dia lemah pasal dia duk kerja di bank. Kita nak abang kat dia, kata suruh pergi cari pelampung, dia kata dia ni pun satu punya kamjat. Lemah. Penyelesaian dia mau cari pelampung lah. Kalau semak perut, penyelesaian dia penyapu. Tapi boleh jawab lagu tu lah. Bukan tu jawapan dia. Tapi dia tu bagi tahu, saya duk kerja ni, saya pening lah ustaz ni, apa ni, institusi riba. Ustaz saya nak berhenti lah ni. Nanti sah, dia kata, nanti sah. Dah cari ke kerja lain? Tak lagi ya, tak lagi nanti sah. Cari dulu, bagi dapat kerja lain dulu yang ada pendapatan apa ni. Anak bini semua duk ada ni nak makan. Awak ustaz nak kata ni saya boleh kerja ke tempat macam ni? Ni anak-anak saya makan macam mana, halal haram, ustaz nak tanggung tak? Suruh saya tanggung pasal apa pula? Kita fahamlah masalah dia, tapi janganlah sampai macam tu emotional. Kan? Katalah macam ni. Allah tahu kita tak redha dengan apa yang kita duk kerja lah, kita tak redha. Kita duk usaha cari tempat lain. Dengan kelulusan, dengan pengalaman yang ada kat kita, kita duk usaha cari tempat lain. Duk usaha. Dalam tempoh masa kita duk usaha ni, Allah tahu. Kata kita bukan seronok sangat dengan kerja ni. Allah tahu. If something happen dalam tempoh masa tu, Allah lebih mengetahui. Berbanding dengan dandan nak berhenti, dandan nak apa, dengan tak ada preparation, tak ada. Saat lagi dia main kelang kabut, tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan, duit tak ada dia main shot. Manusia ni bila duit tak ada dia shot. Dia duk ingat nak lari daripada duk kerja di tempat riba. Dia duk ingat dia nak lari tu, dia duk ingat dia nak dapat ketenangan. Tapi dia tak proper merancang apa dia nak kerja. Lepas tu dia pergi berhenti kerja, lepas tu tak ada kerja, dengan anak 4-5 orang duk teriak di rumah, dengan bini duk hingar dekat dia, dengan keluarga mentua duk pumpam-pumpam dekat dia dan sebagainya. Tengok-tengok dia pergi buat benda yang lagi haram daripada tu. Dia pergi buat pasal apa? Pasal nak cari makan untuk anak bini. Benda ni rasional. Kita tak mau benda ni. Apa nak buat dulu masa kita masuk bidang tu, kita pun tak tahu ni semua, cerita ni semua. Lah kita nak divert pergi bidang lain, atau bagi elok. Kita tak mau kemudiannya jadi fitnah. Bukan pada diri dia, bukan pada keluarga dia, pada agama jadi fitnah. Pada agama jadi fitnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kita nak perbaik benda yang tak elok ni, tak boleh selesai dalam masa sehari semalam. Nabi nak bentuk negara Islam di Madinah pun 23 tahun. 13 tahun di Mekah saja,
style dia apa, akhirnya kena hijrah gitu aja. 10 tahun di Madinah pula duk susun lain pula bagi kuat elok-elok. Barulah 23 tahun barulah mantap elok. Barulah Nabi hand over kerajaan dia kepada Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan Islam sudah kuat. Kalau manusia istimewa macam Nabi pun 23 tahun Tuhan bagi masa kat dia untuk nak ubah masyarakat. Tuan-tuan jangan ingat, kita manusia yang macam kita, yang lemah, yang tenggelam timbul ni, kita nak boleh selesai semua benda dalam masa seminggu, dalam masa setahun, jangan ingat macam tu. Jadi apapun kita minta kat Tuhan banyak-banyak. Minta Tuhan bagi kita kuat, minta kita boleh buat perubahan kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Nasi kandang pelita ada kenuri, Maulidur Rasul. Nasi bungkus, tak lagi tuan-tuan boleh ambil di belakang. Dia tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu